Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada malam ini di channel Ayah Jo Masa Skill. Ayah Jo bercerita hantu. Ya, dan malam ini adalah siri yang ke-8. So, first kali Ayah Jo nak minta maaf lah. Sebab daripada siri yang pertama hingga siri yang ke-7 ada aduan ada aduan yang mengatakan yang audio tidak berapa jelas So Aju minta maaf, dan Aju pun ada try juga kan. Kadang Aju dengar okey, kejap dengar tak okey kan. Kadang nampak macam okey, kadang tak boleh dengar. Tapi ada juga partnya Aju dengar kalau depan orang ramai ke tempat yang ada bising tak boleh. Tapi kalau dalam toilet ke, dalam bilik tidur ke yang tak ada bunyi benda lain, okey. So mungkinlah waktu tu minta you all concentrate kot. Minta concentrate dengar lagu cerita ni perlukan fokus kan. Jadi baru ada rasa penggambaran, imagination tu ada kat dalam kan. Tapi whatever, Aju minta maaf So yang ni baru beli, lagi satu mic beli kan, supaya at least everybody, Aju tak adalah membuang masa you all dengar benda yang pening-pening tak dengar kan. So at least buka channel, dengar, enjoy cerita Dan terima kasih jugalah yang dah subscribe, yang like dan pada YouTube ni, dan juga yang share dengan grup-grup WhatsApp you all Dan ada juga Aju hari ni seronok juga, ada peminat dari Indonesia So Aju pun dia tulis tu pun bahasa Indonesia yang setengah tu Aju tak berapa faham ayat dia kan, perkataan tu. So Aju pun balas jugalah, you faham tak sebab Aju bukan dia cakap bahasa Malaysia, tapi ada dialek Perak sikit kan, kema lah, koma lah kan. So mungkinlah ada translator kat bawah tu ke, boleh kot faham kan. So okey, seperti biasa channel kita akan terbahagi pada 2. Dan hari ini Aju akan bercerita tentang seorang pelajar yang mengikuti ekspedisi mendaki Bukit Keledang semalam yang kita cerita semalam tu. Tiba-tiba ada satu yang tak detected, maknanya terlepas balik ke hostel So what happened the next morning, nanti kita dengarkan. So hari ni ada permintaan juga permintaan dari seseorang yang Aju nyanyilah lagu English song ni kan, lagu English kan. So Aju cakap okey juga kan. Aju bukanlah pandai apa benda pun, sebenarnya main gitar ni pun tak pandai kan. Tapi tak adalah efek-efek pakai pun kita kan. Whatever, kalau kata Aju tengah main silap ke apa ke, you all tengok je lah kan. Aju tak ada nak edit So okey, lagu daripada kumpulan Scorpion, Always Somewhere. Arrive at 7, the place feels good. No time to call you today. And call to 11, then the Chinese food. Back to the hotel again. I call your number, the line ain't free.
I like to tell you, come to me. A night without you seems like a lost dream. Love, I can't tell you how I feel. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again. Another morning, another place. The only day on is far away, but every city seen me in the end and brings me to you again. Thank you, bro. Ikram, budak parit, bagi gitaris, this is yours. Ya, dah 20 tahun dah dia simpan dalam store, 20 tahun ke 25 tahun ni. Ya, simpan dalam store. Tiba-tiba hari tu teringin pula nak main gitar, cari balik. Alhamdulillah masih okey. Ya. Jo kikih balik, jo buat shellac baru. Martin dia tengok mahal juga. Aku tak sangka pula masa study dulu tahun 1989 ya. 86 89 gitu. Ikram bagi Ejo gitar. Oh, thank you bro. Sampai akhir hayat lah gitar ni dengan saya. So okay. Kita akan mulakan cerita yang seterusnya ya. Siri yang ke-8 ni. Siri ini adalah tentang seorang pelajar ya. Dia hari itu ikut Ejo ekspedisi mendaki Bukit Keledang di Melembu, Perak ya. Kadang Ejo teringat juga, kadang Ejo sebut tempat tu budak masa skill Ipoh je yang tahu ataupun orang sekitar Ipoh je. Yang kat Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak kadang ada juga yang ni ada orang tak tahu kat mana. Tapi ini sebenarnya kat Ipoh, area Ipoh juga. Ya, Bukit Keledang ni tempat exercise ya, siapa-siapa yang exercise subuh-subuh ramai orang naik Bukit Keledang. Petang pun ada orang selain daripada orang pergi taman rekreasi lain, siapa yang suka mendaki jalan tar ataupun off road, off track, dia akan pergi Bukit Keledang. Very famous place ya. So okay, pelajar ni macam dia cakap tu dah bagi tahu pada Ajo punya assistant Mustafiq tu, dengan staff lain kalau ada apa-apa news tentang malam hari kejadian tu selepas balik daripada bukit tu ya, di mana ramai budak kena kerasukan tu, kita standby lah. Kalau berlaku apa-apa insiden cepat pergi tolong. Tapi alhamdulillah lah, throughout the night tu tak ada berlaku apa-apa panggilan. So dah naik gunung balik letih, tidur lama sikit lah kan. So okay, sebab hari tu pun hari Ahad kan, hari Ahad. So tak ada apa yang nak dibuat di pejabat selain daripada aktiviti lah. Sebab tu siapa yang kerja dengan kolej-kolej ni sebagai student affairs dan marketing dia tak ada cuti kadang tu ya, tak ada cuti. Sebab apa, buat promotion ke marketing pun hari Sabtu Ahad lah ramai orang dekat mana-mana shopping complex ke apa ke. Kalau aktiviti pun budak hari Senin sampai hari Jumaat ni banyak pada kelas dan kuliah. So hari Sabtu Ahad lah take advantage ya, untuk mengadakan aktiviti karnival ke, bola ke, mendaki gunung ke, masuk gua ke. Sebenarnya dia cakap whatever outdoors activities, Ajo akan pergi dulu.
Kalau masuk gua, pergi dulu tengok turun naik gua tempurung ke apa ke, ada aktiviti kita, Aju akan tengok dulu dari segi keselamatan atau tidak pelajar kita. So pelajar ni bila malam tu tenang, tak ada masalah apa ke, kita pun happy selesai lah kot, tak ada isu lagi. Dan tiba-tiba pukul 9 pagi Aju pukul 8 dah ada dah dekat bilik pejabat Aju. Aju ingat lagi kat masa sekira Aju ada 2 pejabat bilik, ada 2 bilik, very nice bilik, comfortable, besar, cantik. Tahu masa skill loaded kan, meja pun mahal juga lah. Tapi best lah kan. Satu bilik dekat unit marketing, mana je nak tengok unit marketing, adalah dekat bilik Aju tu. So student affairs dia dekat hall, another building, jauh sikit kalau nak jalan dari sini pergi student affairs pun dekat 100 meter kot, 150 meter kot. So ada lagi satu bilik kat situ. So happy, alhamdulillah, Allah bagi rezeki kan. So tengah buat kerja ke, tengah entertain student ke, tiba-tiba dapat satu call, Aijo, tolong Aijo, adalah nama budak ni, dia kena balik lah Aijo. Ya ke? Apa ni, Aju datang Aju. Ni unit mana? Sebab Aju kan ingat dia orang punya unit kat mana-mana. So Aju cakap, okeylah, okey Aju datang. So tak salah Aju pergi seorang ke, Aju panggil musafir ikut ke, tak ingat kan. So start jeep Cherokee tu. So pergi. Hostel tu kat Hostel Kelebang. Kan, Hostel Kelebang ni dia tak adalah jauh. Jauh juga Hotel Kelebang ni sebab dia lepas pada Kelebang Restu, you kena pergi. Sekarang ni ada Aeon Kelebang, daripada masa skill dekat Tasik IGB Ipoh tu, kena pergi ikut jalan ke Cemor ataupun jalan ke Kuala Kangsar tu, in between tu Hostel Kelebang. Dia adalah shop houses lah, rumah-rumah kedai yang kita ambil, dan kebanyakannya kita ambil atas lah, sewa kan. Yang bawah ni kalau kata ada kita buat untuk study areas ataupun untuk whatever activities, kita sewa lah sekali yang kat bawah. Tapi yang dekat atas ni untuk hostel lah, untuk hostel. So dah dapat dah number unit semua tu, Aju pun pergilah, berhenti kat bawah tu, naik atas lah. Ada guard juga kat situ kan. So tengok kat atas budak ni macam tak over sedar lah, macam kerasukan juga kan. Tapi tak salah je dia ada keluar suara lain macam sikit. Dia ada keluar sikit suara garau, bukan dia kot kan. So nasib baiklah bila orientation dulu kita dah brief kan, every student kita brief bagaimana menangani kes histeria ataupun kerasukan. So I tengok dah ada siap tilam, dah ada, sebab apa, tak nak ada kecederaan pada pelajar ni bila dia tak sedar untuk kepala lah atas simen tu, pegang atas simen dengan cedera kan. So every time letak atas tilam yang double decker tu, bawa turun letak. So pelajar ni macam tak sedar, tapi dia dah pakai uniform dah pakai uniform, dah pakai tudung dah ke, tak lah hijau macam tu lah ke tak ingat lah, tapi uniform dia pakai maknanya dia dah siap dah, mungkin nak masuk kelas pukul 10 kan. So tunggu bas nak datang ke apa ke. So waktu tu kena kerasukan. So Aijo pun macam biasa lah teknik sama je Aijo ni kan, datang ikat dulu, so dia pun diam dan kadang tu ada budi bicara. Kadang Aijo kata keluar, jangan tunggu lagi kan. Aijo bagi peluang 1, Aijo bilang sampai 3. Kalau kau tak keluar, dia tangkap. Sebab tangan Aijo ni panas bila dia tangkap, terseksa lah kau kan. So Aijo selalulah kadang tu ada budi bicara juga. Sebab kadang tu Aijo risau kalau apa ni, ada waris makhluk halus ni, ada waris juga kan. Macam kita buat dia, kadang mak dia ada kat situ, kadang bapak dia tengok kita
kan, kadang ada adik-beradik dia. So Aju akan cakap keluar, Aju bagi peluang, Aju kira sampai 3 ataupun sampai 5 ataupun sampai 10. So kira 1, 2, 3. Kau tak nak keluar ya? Okey. Bukan salah Aju lah. Ni yang tengok-tengok ni, yang tak nampak ni, yang tengok-tengok ni jangan salah Aju. Sebab Aju kena tangkap dia, sebab dia kacau anak buah Aju. Ya, student Aju tu macam anak Aju juga. Aju pun bagi peti kat semua ni supaya dia tak apa, tak boleh melawan lah, sakit lah kan. Itu kadang hari tu Aju kata Aju hempap bas master skill atas makhluk tu supaya dia tengah agresif kuat, pum kena hempap. Macam gitu kan. Cuba dia tengah agresif letak gajah atas badan dia, pum dia tak boleh gerak. Tapi oi, gajah tu tindih. Kalau makan nasi, keluar nasi ikut punggung. So okay, pam, lepas tu tarik, tengoklah dekat mana yang Aju dah detected nak keluar ikut saluran mana. Keluar ikut mulut ke, ikut pusat ke, ikut telinga ke, tarik. Masa tu dah boleh ikat. Aju buka bumi ni. Ya Allah, minta buka bumi, baling ke dasar lubang tu. Dan Aju mampat kan, dan Aju tutup. Tu yang orang nampak. Yang dah tutup, dah baling, mampat kan, tutup balik bumi tu kan. Dan apa yang Aju belajar adalah makhluk Allah yang lain yang menjaga sebagai satu penjara. Tetapi kalau kata Aju tangkap waktu histeria, tangkap dia semua, Aju ikat masuk, Allah akan lepaskan mereka-mereka yang terzalim di air Aju lah. Maknanya kadang tu tengah ramai rumah-rumah Aju tangkap semua, tapi Allah akan penjarakan yang melakukan kesalahan. Macam polis lah kan. Polis kalau kata ada rusuhan, tangkap semua, tangkap dulu kan. Lepas tu yang mana betul-betul salah barulah kena masuk court. Yang tak salah tu lepas lah kan. Samalah sistemnya sama. Dan sebenarnya betul lah, manusia dengan makhluk halus ni sama lebih kurang. Kita ada kani, pegawai, eksekutif, assistant manager, director, makhluk halus pun sama lah. Angkatan biasa, askar-askar kecil, betul adalah sarjan dia, general dia. Sebab apa iblis, general dia iblis kan. Sebab tu iblis kadang dia tak turun pun, dia suruh lah general dia train lah, buat khusus macam dia dekat bank dulu kerja di Maybank tu ada khusus-khusus. Maknanya you train lah, train the trainer lah, semua ada kan. Macam dekat college, dekat apa ke ada training. So train lah. Macam tu iblis pun dia train lah. Ini kau buat macam ni, kau ni kalau kata sihir, aku bagi kau kat Bromo ni, hantar. Mana train lah. Expertise lah, dia expert lah. Kalau kata macam kita jadi pilot, jadi mekanik, jadi ini, tukang masak, jadi chef, semua ada. So bila ada semua tu, mereka tu pun ada juga. Ada yang tukang bagi kulit gatal, ada tukang bagi sakit jantung, ada tukang bagi sakit perut, ada bagi busung. Dia semua ada expertise sendirilah kan. Dia share lah kan. Betul ke tidak, hanya Allah yang tahulah. Aju pun bukannya bagus sangat, Aju bukan handal sangat, bukan terror sangat. Cuma bila itu adalah jihad, Aju pergi. Bila itu adalah untuk mengumpul pahala, Aju buat. So bila dah buat pam tu, berjayalah tarik balik makhluk halus tu kan? Dan Aju tanam. Dan yang Aju perasan adalah ada lagi satu makhluk lagi kat situ, iaitu makhluk yang keturunan. Maknanya makhluk tu jaga anak cucu lah. So kadang tu jangan fikir negatif pasal kalau dia sebut saka ni, jangan fikir negatif. Sebab apa, orang dulu-dulu 200 tahun dulu, 300 tahun dulu, kita pun tak kenal dia orang. Tiba-tiba dia ada buat perjanjian dengan mana-mana, dan dia akan turun lah, ikut rumpun-rumpun. Orang ni kahwin dengan ni, dapat anak turun, dapat anak, dapat cucu turun. Dia akan jaga anak cucu
So mungkin masa tu dia ambil tu sebab katalah saka bidan. Untuk banyak sangat ibu-ibu mengandung ni yang lahir anaknya mati. Kemudian mak dia pun kena mati kan. Jadi dia macam satu simptom, datanglah satu benda yang offer, aku akan jadi bidan. Tapi kau kena jadi tuan aku. Adalah perjanjian ni macam ni. Macam tu juga nak, orang kata nak jaga ladang, nak cabut pokok, nak pakai kapak 300 tahun dulu, rasanya satu pokok sebulan baru 100 pokok. Bila nak jadi kampung kan, maknanya adalah yang datang, aku akan cabut semua pokok ni, bagikan kosong, engkau boleh bercucuk tanam, tapi dengan syarat kau kena jadi tuan aku. Dia pun jadilah kan. Adalah menjamunya, ada pulut kuningnya, ada ayam goliknya, ada jamuan-jamuan. Tapi waktu tu keperluan bagi mereka lah. Cuma silapnya ada perjanjian dengan makhluk yang lain. Takut jatuh syirik. Sebab apa? Minta tolong pada makhluk yang lain, tak memohon pada Allah. Kan? Tetapi generasi sekarang ni yang tidak mengamalkan lagi jamu, tidak mengamalkan lagi mentera, tidak mengamal lagi memanggil, diganggu lah. Sebab apa? Dia ni dah tak makan kan. 50 tahun tak makan, boleh ya puasa 50 tahun kan. 100 tahun tak makan. Sebab apa? Anak cucu tak praktiskan apa yang nenek moyang buat dulu. Sebab anak cucu dah ada iman, dah ada apa, tak percaya benda, biarkan. Tapi bila biarkan, perjanjian tu masih wujud ya. Itu cerita pasal saka lah, kan. So Ajo tak buang saka dia sebab saka tu ada proses yang lain, perlukan extra energy ya. Kalau Ajo buang tu, dia tarik tu, macam lari 50 km non-stop, terjulur lidah, letih kan. Sebab nak tarik semua tu menggunakan tenaga yang amat besar. Dan siapa yang terlibat dalam bidang yang ni pun risiko tinggi ya. Kalau benda tu tak boleh attack kita, dia attack anak-anak, attack bini kan. So kita kena cover ya. Sebab tu ramai orang tak nak buat ya, tak nak buat perubatan macam ni kan. Macam Ajo pergi seorang-seorang, apa-apa hal seorang-seorang, bukan nak tunjuk terror. Sebab apa? Ajo pergi sebenarnya ada lagi Allah. Sebab apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Maknanya Ajo menyorok dekat Allah ke. Macam mana Allah cover, dia tak tahu. Macam mana, sebab kita pun tak nampak Allah. Tetapi yakin Allah tu ada. Iman tu kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat. Maknanya ada malaikat akan tolong kan? Dalam Quran tu tulis, bila pergi perang, kau mohonlah, aku hantarlah malaikat. Kau nak 3,000 malaikat ke, ataupun kalau tak cukup, kau bagi 5,000. Itu dalam perang-perang banyak negara-negara Islam tu berlaku banyak kejadian yang di luar akal fikiran kan. Sebab malaikat datang, mungkin dalam bentuk kalajengking kan. Dengar perang dekat Arab ke dekat apa, tentera Amerika kena attack dengan kalajengking, mungkin datang dengan bentuk ribut. Memanglah nampak pasir, tak nampak malaikat tengah zoom zam kan. Kadang tentera Abraha bawa gajah punya besar bagus datang, burung kan, burung ababil. So itu semua tentera Allah kan, yang membantu apabila berdoa. Macam itulah, apa juga masalah kita, nak periksa ke, nak belajar ke, nak interview ke, apa, minta Allah akan bagi assistant kan. Minta pada Allah ya. So Ajo rasa itulah cerita ya, tentang ada seekor yang terlepas yang menyebabkan merasuk lagi pelajar ni. So pelajar tu Ajo rasa dia, mak bapak dia bawa balik lah, berubat lah. Ajo tak ingat lah budak tu Intan ke budak mana, Ajo tak ingat lah. Tapi sembang macam Sabah juga, dia tak tahu lah rasa belah-belah sini ke, dia tak bawa, takkan bawa balik Sabah ke kan. So dah berubat okey lah kot kan. Alhamdulillah lah sembuh Dan untuk next story ni mungkin Ajo akan pecah 2-3 series lah. Dia satu pengalaman yang mendebarkan juga. Ajo pun kena flying kick dengan budak perempuan. Budak ni budak Kedah. Ajo tak nak sebut area mana lah kan.
Tetapi budak ni budak baru. Baru hari pertama daftar. Dan kita allocatekan mana hostel, sebab kita hostel ni ikut pada pengkhususan lah, diploma apa. Tak salah je dia ambil diploma in healthcare ke, healthcare management, tak salah je lah. So diletakkan di asrama Meru Permai kondominium. Kalau tengok, kalau kata Kastel Meru tu, jalan depan sikit ada ILP, Institut Latihan Perindustrian. Atas sikit adalah ada 2 building ke berapa building kondominium. So kita sewa banyak unit kat situ untuk pelajar-pelajar masa skill. So bila petang dia nak pergi makan, dia turun, dia jalan dengan kawan-kawan dia, kan. Dia jalan dengan kawan-kawan dia sambil gelak kongkang budak perempuan happy dapat masuk masa skill kot. Dapat pula duduk kondo, rumah kampung ke apa ke, dapat duduk kondo, ada swimming pool lah apa. Seronok kan. So bila gelak-gelak semua tu, tiba-tiba dia gelak-gelak nak keluar kahak. Dia pergi kat satu pokok, dia ludah, keluarkan kahak dia. Ni belum umur babe. Dia boleh berdiri depan jalan, suruh kereta langgar. Kereta lalu dia berdiri, suruh kereta langgar. Apa yang berlaku sebenarnya bila dia ludah? Dan macam mana kita selamatkan dia? Dengan itu, tunggu, sabar. Kita tunggu besok lah. Sebab Aiju selalu buat ni malam. Ini pun dah pukul 1.40. Because Aiju ada klinik. Klinik Aiju ni buka kadang pagi ataupun pukul 3 petang sampai pukul 10 ataupun sampai habis patient. Kalau patient habis tu lewat, kalau ramai mungkin pukul 1, pukul 2. Kalau kata tak ada, kosong, relax. Duduk tengok TV, tengok Netflix ke apa kan. Mula tengok konsert rock lama-lama. So yang itulah yang Aiju buat. So hari ni patient pun habis awal. So dapatlah kita prepare buat cerita. Itu cerita Aiju selalu kat belah kat atas. Okey, dekat sunyi-sunyi ni tempat lepak ni best oh. Angin, pasang kipas kan. Lepak. So okey, thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Dan audio ni insya-Allah dah okey dah kot. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki untuk kita semua mendengar apa yang Aiju cakap. Apa yang baik daripada Allah, yang tak baik tu mungkin Aiju lah. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Good night.